Okey tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun pengurusan jenazah ada 4. Mandi, kafan, solat dan ke bumi. Kita tahu dah. Okey. Dalam bab mandi ni rukunnya ada dua. Niat, ratakan air ke seluruh badan. Dia sama macam kita mandi wajib. Niat, ratakan air ke seluruh badan. Maka secara sifirnya mudah je. Tahu mandi wajib, maka tahulah mandi mayat. Tu je kan. Kalau kita mandi wajib, tak ada sabun, tak ada shampoo, sah tak mandi wajib kita? Sah. Begitulah pada jenazah. Tak ada cendana, tak ada kepuarus, tak ada air mawar, tetap sah. Yang penting air rata ke seluruh badan. Syarat rata ke seluruh badan tu bukanlah rata tu maknanya celah-celah kuku, celah hidung. Maknanya benda yang biasa kita nampak orang buat. Kadang-kadang orang mandi mayat celah-celah kuku ni lah, dia ambil cara tek-tek kuku semua dia nak buang. Sebablah mandi mayat jadi 1 jam, 2 jam. Padahal mandi mayat ni 16 minit, 20 minit dah siap dah kan. Kalau ke Arab sana tuan-tuan, yang dalam musim haji, dia uruskan mayat 7 minit je seorang. Satu mayat 7 minit. Macam mana cara dia buat? Mayat tu dah siap buka baju semua, dia jirus 3 kali air, 3 gayung air, dia ratakan air kat depan dia tu, kemudian dia pusingkan mayat ke kanan, dia jirus 3 kali, dia ratakan air ke kanan, lepas tu pusing pula belah kiri, rata air, jirus. Kemudian dah siap, dia lap, dia letak minyak atar wangi-wangi semua, 3 helai kain yang dah siap bersusun, dia gulung masuk bawah mayat, dia terus kafan. Siap. Next 7 minit je satu mayat. Cuba kalau dia guna kaedah macam orang Melayu kita mandi mayat, satu mayat 1 jam setengah katakanlah kan? Menimbun mayat kat belakang tu kan. Ni mayat bila ni? Bulan lepas tak settle lagi kan. Jadi mereka terpaksa cepat. Kaedah dia tu betul lah. Tapi kita kat Malaysia ni tak adalah sampai 7 minit kan. Cepat sangat nak urus mayat. Setengah jam tu okey sikit lah. 15 minit mandi, 15 minit kapan. Jadi kita nak mandi mayat ni ratakan air ke seluruh badan je. Tempat yang boleh capai. Maksud tempat boleh capai ni dah tempat macam mana kita mandi wajib. Waktu kita mandi wajib, ada tak kita masukkan paip ke hidung mak buta? Keluar sini. Tak ada. Tapi kenapa pada mayat ada orang buat macam tu? Paip masuk ke hidung, keluar sini. Ui, seksa mayat. Waktu kita mandi wajib, ada tak kita masukkan paip kat bahagian tubuh kita? Keluar lagi semua. Tak ada. Tapi kenapa ada tukang mandi mayat yang masukkan paip kat situ nak keluarkan najis? Maka benda tu tak perlu kan. Kadang-kadang pelipat, kawasan pelipat, katakanlah ada ni badan besar, lipatan dia je dah 18, poho berlipat kan. Setakat mana kita mampu je, tak payahlah kita cari celah-celah tu lagi, buka lagi lipatan dia tuan. Habis segala daki-daki semua nampak kan. Sekadar yang boleh. Itu masalah kita lah. Lepas tu dalam hal yang sama juga, mandi mayat ni dia ada syarat lah. Orang lelaki, siapa yang mandikan? Lelaki. Orang perempuan yang mandikan. Aurat lelaki pusat hingga lutut. Aurat perempuan seluruhnya kecuali muka dan tangan. Tapi nak mandi jenazah, aurat yang kita tutup ialah di antara dada sehingga lutut. Orang perempuan nak mandikan jenazah perempuan, dia tak boleh dedahkan dada, buka dada tu nampak, tak boleh. Tangan dia saja lalu kat bawah tu, bawah kain, tak boleh selak. Okay, itu isu lelaki dan perempuan. Persoalannya macam mana pula kalau jenazah pondan? Siapa yang kena uruskan jenazah pondan? Orang lelaki ke perempuan? Lelaki. Bagaimana pula kalau situasi pondan tu yang dah renovate badan dia? Tukar jantina, dia dah upgrade, dah renovate, dah moderate semua kan. Macam perempuan, siapa yang kena uruskan jenazah dia? Lelaki juga. Lelaki perempuan beregu. Nak cari pondan juga ke? Siapa yang kena uruskan? Lelaki ke perempuan? Perempuan ke? Tak payah sebut siapa nama orang tu kan. Ada kadang sebut ni kan, tak payah. Tu contoh-contoh kat luar tu banyak kan.
Kalau dia meninggal, orang perempuan meninggal yang dah tukar badan dia ni, yang mandikan dia tetap lelaki. Sebab itu fitrah dia. Dari sudut aurat pula macam mana? Aurat orang perempuan ni macam mana? Pusat hingga lutut juga kan, lelaki. Tapi macam mana pula bahagian dadanya yang macam perempuan? Hukumnya wajib juga tutup bahagian dada dia. Sebab apa wajib? Jika tak tutup akan jadi dua musibah. Pertama, mengaibkan dia. Kalau kita dedahkan dada dia, orang pun nampak, oh macam tu orang mana kan. Mengaibkan dia, kita berdosa. Musibah yang kedua, beri fitnah pada tukang mandi. Ustaz, kenapa lama-lama kat situ? Bukan. Baik tutup, orang tak nampak kan. Jadi itulah maksud dia kan. Jadi dan tetap lelaki uruskan. Sebaik-baiknya orang yang memandikan itu keluarga dia sendiri. Ya. Tentang keluarga Ustaz, keluarga kan macam ibu kan. So, kalau anak lelaki itu boleh ke? Anak lelaki boleh tak mandikan ibunya? Boleh, tak ada masalah. Tapi dia ada batasan. Sebaiknya kalau ada orang perempuan, perempuan lah mandikan. Maksudnya kita anak lelaki nak masuk sekali. Maksudnya itu bukan yang mandikan tu bukan waris kita. Oh, luar lah. Kita boleh join sekali. Boleh, tapi dia tak boleh bercampur. Makna kata mungkin belah kaki ke belah kepala dia basuh-basuh sikit. Bantu-bantulah yang bahagian sulit biar orang perempuan yang buat. Macam juga kalau jenazah lelaki, ayah dia meninggal, anak perempuan nak bantu boleh. Tapi bahagian sulit biar orang lelaki yang buat. Macam tu. Sebaiknya begitulah. Jadi dalam bab mandi itulah hukum dia. Ada lagi soalan bab mandi? Bayi wanita tu kalau masuk kalau kita bayi wanita. Kalau kita lelaki boleh. Baby kalau baby perempuan tengok pada keadaan lah. Kalau janin boleh lagi, tapi kalau baby dah besar sebaiknya orang lelaki orang perempuan dah yang buat. Ikut janji dah dia. Ayah dia pun boleh mandikan, tak ada masalah. Tapi kalau orang luar sebaiknya biar orang yang sama jantina. Ya. Okey, ada soalan lagi bab mandi jenazah? Mandikan jenazah isteri. Suami mandikan jenazah isteri. Ramai orang keliru bab ni. Hukum suami memandikan jenazah isteri haram. Hukum jenazah suami memandikan jenazah isteri orang lain haram. Betul lah tu kan. Dia tak sebut isteri dia ke? Dia tak sebut isteri dia sebut isteri je. Jadi isteri orang lain kan. Tapi kalau isteri sendiri tak ada masalah. Sebab Rasulullah pernah sebut pada Aisyah, wahai Aisyah, kalau kau mati dulu aku yang mandikan jenazah kau. Maknanya itu merupakan dalil boleh isteri nak mandikan suami pun boleh. Tapi kena tengok situasi. Kalau isteri dia nak mandikan suami, waktu tu isteri dengan anak tak ada masalah. Tapi kalau isteri nak mandikan suami, waktu tu ada Tok Imam, Tok Bilal, pengusi, Tok Sia, AJK semua, tiba-tiba isteri tertengah. Tu tak boleh lah. Dia dalam hukum edah. Waktu tu lah dia seng-seng lengan nak mandikan suami, duduk dekat tengah. Dia pun sabun lah perut suami dia. Perut suami pula tinggi, dia tak nampak orang sebelah. Orang sebelah pula Tok Siap pun nak sabun juga. Dah bersih-sih tangan atas perut suami. Tak kenalah situasi tu. Begitu juga seorang suami nak mandikan isteri dia. Waktu tu lah ada AJK Muslimat, AJK Dapur, AJK Marhaban, semua ada. Dia seorang tertengah. Maka waktu tu percampuran. Biar saya yang istinja isteri saya. Dia nak istinja pula kan. Celup gini, terbeliak mata makcik tu tengok kan. Tak kena situasi tu ya. Biar keluarga dengan keluarga. Kalau ada orang luar, serahkan semuanya. Itu cara dia. Allahu a'lam. Okey? Baik. Dalam mandi jenazah ini, perkara wajib yang ada hanyalah air saja. Air saja. Adapun yang lain-lain hukumnya sunat. Apa yang sunat? Antaranya ialah sunat wangi-wangian. Sabun, cenana, kaubarus. Siapa yang tak kenal lagi? Sabun, cenana, kaubarus. Ini dia. Apa? Ini adalah wangi-wangian. Air mawar ya. Air mawar ni warnanya putih. Nasib baik dia ada stiker ni tulis air mawar. Kalau tidak, ingat air cap badak. Letak kat dalam peti ais. Tengah hari buta kita dah haus, buka peti ais terus tebuk. Berbuih mulut. Jangan buat pasal.
Yang ni pula serbuk cendana. Nampak tak macam ni? Kalau letak kat dapur, ingat serbuk kunyit. Jangan letak kat dapur. Time nak masak, nak goreng ayam, hidung selimur pula, sumbat. Siapa pula yang beli serbuk kunyit bungkus macam ni? Dia gaul lah dengan ayam tu, ayam goreng cendana. Laki balik terus makan, berbuih atas meja kan. Kemudian dalam ni juga ada, ini saya buka ni kotak yang coklat set yang belum potong. Kapur barus. Dalam set ni dia yang dah hancur, ada yang jenis ketul-ketul. Nampak macam apa ni? Garam halus. Jangan letak kat dapur juga. Nak goreng telur dadah, terlebih buih dia. Ya. Ini garam, bukan garam ya. Ini ialah kapur barus. Okey. Apa lagi? Dalam set ini sabun. Sabun tak kisahlah sabun buku macam ni ke, sabun tercair ke, tak kisah. Lagi bagus kalau ada sabun bidara kan. Jenama apa pun tak kisah sebenarnya wangian. Hukumnya sunat. Jika kita nak mandikan jenazah keluarga kita, kita nak cari mana cendana ke barus, tak ada. Tak apalah, kat rumah ada sabun, ada shampoo, guna sabun dan shampoo pun dah cukup dah. Simple dia. Mandi jenazah, sabun, shampoo, siap, bilas. Ya, ratakan air ke seluruh badan. Okey, akar sintuk tu orang jarang pakai dah sekarang. Adat ialah perkara yang biasa kita guna. Dia tak adalah kata wajib ke sunat ke, tapi benda ni membantu kita. Antaranya ialah kapas gulung, ya, putik kapas, baldi, gayung. Senanglah kita nak syurah air kan. Tempat mandi mayat. Tempat mandi mayat, dulu orang tak ada tempat mandi mayat. Dia guna batang pisang, letak mayat kat atas batang pisang. Dia guna pangkin rumah, mandi kat atas rumah, air jatuh ke bawah. Dia guna kaedah pangku, kaki luruh macam ni, 3-4 orang adik-adik mandikan mayat kat atas kaki kan, dia pangku kan. Tu kaedah orang lama. Yang penting air jatuh mengalir. Sekarang kita dah ada tempat mandi tap tu kan, jadi tap tu dia jatuh mengalir terus buang kan, jadi tak ada masalah. Tu kaedah kita membantu kita. Gunting, kain towel dan PPE, ni alatan bantulah. Alright, itu dalam bab mandi, peralatan dia mudah aja. Dalam bab kafan pula mudah. Yang wajib adalah kain. Maksud kafan ialah menutup aurat si mati. Dia tak semestinya kain. Kain itu sunat. Lebih-lebih lagi kalau warna putih, sunat. Makna kata yang wajib apa dia? Yang wajib ialah apa sahaja benda yang boleh menutup aurat si mati. Contoh orang tu meninggal kat dalam hutan, mana nak cari kain? Kita dah sesat dalam hutan. Jadi yang apa ada? Kulit-kulit kayu. Kulit kayu tu lah tutup aurat dia. Kalau mesti katalah. Ataupun baju yang dia pakai tu pun boleh jadi kain kafan dia. Maksud kafan tu ialah kain yang menutup aurat si mati, ataupun barang yang menutup aurat si mati. Jadi sunatnya ialah kain putih. Boleh tak kalau kita nak kafankan jenazah guna kain selain warna putih? Arwah ni minat warna pink, abah ni suka warna pink ni kan. Boleh tak kita kafan guna warna pink? Boleh tak? Hukumnya boleh, tapi makruh sekiranya ada kain putih tapi dia sengaja nak guna warna lain. Putih ada tapi saja nak guna warna pink. Dan boleh jadi haram sekiranya bukan setakat warna lain, tapi siap ada corak-corak pula. Warna pink ada Hello Kitty 3-4 ekor kan. Itu haram lah, sengaja sangat kan. Jadi kena faham maksud dia. Baik, ini kain putih yang saya sediakan ini ialah kain bidang 60 cotton, saiz bidang 60, ukurannya 13 meter kain. 13 meter ni, tapi saya hanya menggunakan dalam bilangan 10 meter je nanti. Saya akan potong nanti. Okey. Jenazah lelaki sunat 3 helai kain. Sunat kadang-kadang orang fikir wajib 3 helai. Tidak, sunat 3 helai. Kalau sehelai itu dah cukup menutup aurat, 3 helai itu sunatlah. Tapi kalaulah sehelai itu tak cukup, contohnya kita guna kain ni, sehelai je tutup balut mayat, nampak aurat dia lagi, maka jadi wajib untuk buat lebih 3 helai dengan syarat tutup aurat dia. Kenapa 3 helai? Kerana Rasulullah dikafankan dengan 3 helai kain, tanpa jubah, tanpa serban. Orang perempuan pun 3 helai juga. 1 helai wajib, 3 helai sekiranya tak cukup,
maka tambah 3 helai. Tapi kalau cukup sehelai tutup, cukup sehelai tutup aurat, 3 helai itu jadi sunat. Nah, maksudnya kena tengok dia lepas syarat ke tidak. Kalau 3 helai tadi pun tak cukup juga, jadi wajib tambah lagi sampai 5 helai. Maksudnya jangan kita kata 5 helai itu wajib, tidak. Mana kadar yang boleh menutup aurat itulah tahap wajib dia. Okey. Maknanya kita kena tengoklah. Sebab tu saya kata kita ada teknik. Saya guna 10 meter kain, tetapi boleh jadi 11 lapisan kain. Bayangkan tuan-tuan, kain ni kalau sehelai nampak lagi kulit, kalau 2 helai kurang sikit, 3 helai lagi kurang. Bayangkan 11 lapisan, langsung tak nampak apa-apa. Nanti kita tunjuk macam mana kaedah dia. Okey. Bahan-bahan sunat yang lain ialah wangi-wangian, minyak wangi, kapur barus, celak, itulah. Adat pula dalam kain kafan ni ialah kita letak kapas. Kapas tak wajib, tapi dia membantu kita untuk nampak kemas. Kalau kita letakkan mayat terus atas kain, dia lepas mandi badan dia lembab-lembab lagi, mungkin kain kafan tu akan basah. Jadi bila kita letak kapas, nampak kemas sikit. Plastik, plastik ni macam kita guna plastik ni untuk kes-kes yang mana jenazah-jenazah yang berdarah, reput, ni keperluan jugalah. Tak ada pun tak apa, tapi membantu kita. Kain batik, lepas kita dah selesai kafan mayat, tutup atas badan mayat. Itu biasanya kita guna. Baik, itu kafan. Baik, kita masuk kepada praktikal dulu. Okey, saya nak potong kain dulu. Saya akan panggil tuan-tuan untuk bantu saya. Gunting kat mana? Ni. Alright. Kain yang saya gunakan ni bidang 60 saya katakan. Okey, sekarang ni dia dilipat 2. Kaedah yang saya gunakan ialah kita perlukan 3 helai kain berukuran setiap satu 2.5 meter. 2.5 meter kali 3 berapa? 7.5 meter. Jadi nak dapatkan ukuran 2.5 meter, kita kena guna tali tip. Orang yang nak menjahit tu kan dia ukur tali tip ataupun ukur lah guna apa kan. Saya tak buat tali tip, macam mana saya nak ukur? Jadi kita gunakan experience kita, pengalaman. Okey, saya ambil ukuran badan saya, ukuran tangan saya, satu depa saya ni, satu depa dan setengah. Satu depa setengah saya bersamaan dengan 2.5 meter. Macam mana saya tahu? Sebab mula-mula saya dah ukur dah. Jadi kita tengoklah pada tangan satu depa kan. Jadi kita ukur lah. Kita dah ukur awal dah kan. Jadi senang sikit. Tak payahlah kita bawa tali tip tu mana kata. Jadi tuan-tuan boleh ukur sendiri. Siapa nak try? Nak ukur je. Okay bang, try nak tengok berapa panjang. Okay, buat satu depa. Okay, satu depa. Alright. Okay, yang tu lepas. Pegang yang ni, pegang sana. Tengok sampai mana paras. Tu tarik tangan sana. Lebih kurang saya, tapi dia lebih sikit kat bahu dia. Maknanya satu depa bahu abang ni bersama dengan 2.5 meter. Ukuran je lah. So kalau dia nak potong kain, senang lah. Okay, cuba potong kain bang. Try. Ya. Tapi ni bukan untuk kita, untuk semua orang lah kan. Okay, nanti saya terangkan kenapa 2.5 meter. Satu depa. Okay, itu lepas sampai kat bahu mana tadi? Sini, lebih kurang sini lah. Okay, lipat yang tu. Kain dia terputus mana tadi? Okay, potong. Alright. Okay, buat. Pandai ni. Experience ni. Dulu kerja jekyll ke? Kot lah kan benang. Okay, masih. Itu je. Baik. 2 helai kain kita dah dapat. Siapa nak try? Mungkin dalam kalangan kaum wanita pula. Try ni je, potong kain. Bukan suruh try kain kapan. Try. Ukur. Marilah kak. Kita tak tahu.
Saya dengar ustaz dia kata perempuan susah lah nak cari tukar mandi mayat kan. Biasanya tu. Okey, buat satu depa pukul. Okey, kat kebang hari ni satu depa, satu depa. Okey. Belum, ujung dah. Okey, satu depa. Okey, yang tu pas ke sana. Itu buang. Tu lepas sana. Okey. Paras mana? Tangan ke sana, tangan tu ke sana. Okey, sampai ke bahu. Tangan sini kan. Okey, nanti kan potong sampai saiz tu. Okey, ambil kain ni. Okey. Okey, cuba ambil ni. Satu depa. Okey, satu depa. Alright, lepaskan yang tu. Tu lepaskan. Okey, sampai kat bahu tadi. Okey, tu tangan tu kat ni kat bahu sini. Situ tadi kan? Okey, lipat. Dah dapat dah ukuran 2.5 meter. Okey tak? Sana kawasan yang tertutup senang. Penting. Alright, kita tengok pula skill akak ni. Okey. Okey, straight, potong. Tolak je. Ini pernah kerja Nagoya. Terima kasih. Okey. Dah dapat ukuran 2.5 meter. Nanti kita bentang, kita tengok sama ke tidak saiz dia. Dia akan sama juga. Kalau lari pun sikit-sikit je. Kenapa 2.5 meter? Sebab standard kita mayat bila baring dia akan jadi panjang 1.7 atau 1.8 ataupun kecil pun 1.6. So lebih tu boleh jadi bunjut atas dengan bawah. Kan kita nak kafan mayat mesti ada bunjut atas bawah kan. Gula-gula hex pun ada atas bawah kan. Itu tamsilan dia lah. Baik. Okey, 7.5 meter dah settle. Saya nak guna 10 meter kain je. Next, saya nak buat kain kemban. Kain kemban ni tujuannya ialah lepas mandi mayat, sebelum nak angkat letak atas kain kafan, kita kena tutup aurat dia. Jadi saya gunakan 1,5 meter saja. Jadi macam mana saya dapat ukuran 1,5 meter? Satu depa saya bersama dengan 1,5 meter. Ini anggaran dia. Nanti tengok betul ke tidak kiraan dia. Satu depa saya lipat. Satu depa saya 1,5 meter. Saya gunting. Ini untuk kain kemban lepas kita mandi jenazah. Nak tutup aurat dia supaya orang tak nampak, kita kena guna kain. Okey. Ini 1,5 meter kain. Saya punya tinggi 1.78. Ini 1,5 meter. Saya buat lurus. Lebih kurang tak? Kan 1,5 meter. Lebih kurang sikit lah, tinggal sikit kan. Maknanya kalau tutup badan saya, dah tutup dah aurat. Ini kegunaan dia. Okey. Jadi 7.5 meter campur dengan 1.5 meter. Berapa? 9 meter. So kita dah ada 9 meter kain kat sini. Okey. Mana kat sini? 1, 2, 3. Okey, tak terpelok. Okey, 3 meter, 2.5 meter tadi. Okey, kain yang seterusnya ialah saya tentukan 1 meter saja. Anggaran saya 1 meter ialah sehasta macam ni. Kurang. Okey. Kenapa saya nak buat gitu? Untuk buat kain serban ataupun kain tudung. Serban atau tudung mayat. So kita guna bukan 1 meter. Ini semua anggaran tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak confirm, kena bawa tali tip. Nak ukur tepat-tepat, kena bawa tali tip lah mata kata. Alright, 1 meter ni untuk lebih kurang lah serban dan tudung. So 9 campur 1 berapa dah? 10 meter. 10 meter kain ni saja kita guna. Okey, saya tak sedia dulu. Lebih ni apa? Ni lebih tadi ni. Lebih ni simpan lah, nak buat apa-apa pun. Okey, saya akan ambil sikit lebih ni untuk tali tak? Tali kita ambil sana. Kita akan buat untuk apa nama? Gosok mayat. Nak mandikan mayat, kita nak gosok-gosok. Selain daripada guna span, kita boleh guna, kita kena guna kain ni. Okey, buat anggaran lebih kurang saiz-saiz yang saiz 4 ke apa kan. Ikutlah, kita agak-agak je lah. Sebab ni nak gosok mayat je. Okey, lebih kurang macam ni. Kita potong lah. Kita potong. Potong nak buat kain perca. Okey.
Dapatlah dalam 4-5 helai. Jadilah ni kain-kain pecah ni nak buat untuk gosok mayat. Dalam banyak kain ni kita ambil lah dalam selai, simpan. Untuk apa? Tutup muka mayat lepas mandi mayat. Lepas mandi jenazah kita ambil selai ni. Okey, saya simpan dulu. Okey, lebih ni simpan. Nak bawa balik ke, nak buat langsir ke, terpulang kan? Okey tuan-tuan, saya ulang balik. 3 helai kain, setiap satu 2.5 meter. Kemudian 1.5 meter mat kain untuk kain kemban, dan 1 meter untuk tudung. 3 jenis kain je. Kain kafan yang besar tu, kain kemban, dan kain tudung. Simple. Okey, nak buat tali pula. Okey, tali kita ambil kat tepi kain ni. Ambil kain yang panjang ni, kita ukur, ambil sebelah dia, sebelah ukur lebih kurang 2 jari lebih kurang untuk buat tali. Kemudian tariklah tanpa rasa bersalah. Okey, dapatlah sehelai. Bagi sikit seorang rasa. Nah, try. Saya dah kena ikat sampai sini je. Okey, try lah. Lebih kurang 2 jari. Anak gunting. Saya pegang sini. Okey. Tarik je tanpa rasa bersalah. Buat je. Ini dah biasa dah ni. Saja mari-mari datang nak tengok je. Okey, siap. 2 helai tali. Okey, masih. Ambil kak, suang. Terus. Potong ni pun buat tadi je. Saja nak bagi sentuh kain kapan. Ini Ustazah ni. Ya. Ustazah. Okey, tu. Ni kan? Ya, betul. Ambil sebelah dia. Sebelah je, lebih kurang 2 jari. Memanjang. Okey, alright. Potong sikit. Macam dia gunting. Tak ya? Okey. Boleh saya. Tengok. Saya tahu bukan Jacob bukan nak goyah ni. Ini Muaz tekstil ni. Okey, masih ya. Alright. Kita dah ada 3 helai kain dan kita ada 3 helai tali. Baik, kebiasaannya kita guna berapa utas tali untuk ikat mayat? Berapa helai? 1, 2, 3. Berapa helai? 4. Berapa helai tali kita perlukan? 5. Tuan dia kata 5. Berapa lagi? Ada? Ganjil Baik, 3, 5, 7. Senang Jawapannya 5. Kenapa 5? Betul, bateri habis. Mana ni ke ni? Ni. Dia tengok pada keadaan mayat. Kalau 3 badan dia besar cukup. Okey, kita guna 5. Kenapa 5? 1 dekat atas, yang kedua kat tangan, 3 kat pinggang, 4 kat lutut, 5 dekat hujung. Kalau cerita sinetron Indonesia, dia buat 7. 1 kat sini, 2 kat tekak ni, 3 kat tangan, 4 kat pinggang, 5 kat lutut, 6 kat buku lali, 7 dekat kaki. Kan macam pocong tu. Nak bagi orang takut buat apa? Kenapa nak bentuk kepala dia? Tak payah kan. Bahagian tekak dengan buku lali tak perlu. Kalau kaki tak ada, separuh ya? Tengoklah, itu sebagai 3 lah cukup. Separuh kan. Kecil lah tu, 3 cukup lah kan. Betul lah. Budak kecil 3 lah. Mana tengok saiz mayat. 3 helai. Kita nak cukup 5. So kita ambil 2 daripada 3 ni, 2 saja. Ukurkan lebih kurang sehasta untuk buatkan tali kecil. Okey, tali pendek ni lah kita akan gunakan untuk ikat atas dan bawah. Dia tak perlu panjang pun. Baik, saya perlukan 2 orang. Siapa nak tolong bentang kerja di mayat lagi? Ni, 2 orang tolong bentang je. Mai. Tak apa gila-gila kita buat sama. Tak apa. Boleh 3 orang, tak apa 3 orang.
Okey, betul. Baik. Nah. Ada banyak tali ni. Okey, betul. Buat panjang 1 2 3 4 5. Kamu WC ada lah. Kamu WC seorang ada. Okey. Okey, tu pinggang, tu tangan, okey bang tak ujung. Aku satu ujung tu, satu kat atas. Ada satu lagi. Nampak. Jauh sangat tu, bawah sikit. Bawah sikit tadi tu. Bawah sikit. Okey, suat tangan, kepala, tangan, pinggang, lutut, kaki. 5 utas tadi. Okey. Saya nak guna 4 kaedah cara bentang kain. Ni kaedah pertama. Okey, abang 3 orang ni boleh bantu saya lah. Pegang. Okey, ni tips tambahan Kita nak bentang kepala kat sana, kaki kat sini. Jadi cara nak bentang ialah, saya ni tips sajalah. Tengok mana kawasan kita koyak tadi. Sini ke sana? Sana. Okey, pusing. Yang kita koyak tadi, kita letak sebelah kiri mayat. Kenapa? Sebab kain kapan dia akan tutup belah kiri dulu. Jadi kawasan yang terkoyak ni tak nampaklah benang-benang dia tu. Belah kanan dah tutup. Ni teknik lah. Okey, letak je. Okey, tatap satu. Okey, ni pula tengok mana tali yang koyak. Pergi. Alright. Okey, bentang. 1 2. Tengok lebih kurang saiz dia kan. Bawah sikit. Dah boleh. Pining tebal. Ni tak payah. Pakai lagi tak? Tak ni. Okey. Nak ambil. Okey, yang ketiga. Kan potong sama tu, padahal 3 orang yang lain yang potong. Nampak bila dia ikut ukuran kita 2,5 meter tadi. 2,5 meter dapat saiz macam tu. Okey, bentang. Nampak? Betul-betul kan? Itulah dia 2.5 meter kita ikut. Saya punya saiz 1,2,5. Tuan-tuan berbeza-beza lah ikut ketinggian. Okey, terima kasih bang. Okey, ini kaedah asas. Maknanya lepas mandi mayat, kita angkat jenazah, terus letak kat sini, terus kapan. Kalau terlupa sekalipun macam mana cara nak bentang kain, ingat kaedah ni menjadilah. Syarat dia tutup aurat. Kaedah yang kedua. Okey, siapa nak bantu saya? Mungkin perempuan pula. 2 orang. Mailah siapa pun mailah. Belajar kan. Cepatlah. Kan besok boleh tengok balik kat rakaman ni. Satu Malaysia tengok tu kak. Live tu. Okey. Kita ambil kain yang pertama ni dulu. Okey, kain yang kedua ambil. Yang kedua je. Selai je. Okey. Baik, kat ujung. Sekarang ujung tu. Okey, ujung-ujung. Okey, sini seorang. Sini seorang. Lepas ke apa? Tak, pegang. Nak bentang ni. Kaedah ni ialah untuk sekiranya jenazah tu badannya besar. Jadi kita guna kaedah bersilang. Pertama, kain yang bawah ni dia lebih kanan. Kedua, lebihkan belah kiri. Ni saya ingat sikit sini. Sini. Letak je. Letak je. Kain yang ketiga, dia di tengah-tengah. Okey. Mana kain yang belah kiri tu? Tu kan. Tengah-tengah. Okey, balance dia. Sini sikit. Okey, cantik. Alright, dia akan jadi bukaan dia besar lagi. Okey, masih. Jadi apa yang berlaku bila kita letak jenazah, kita dah kembankan dia, kita letak kapas biasanya atas badan dia. Kain yang pertama ni bila tutup pada badan mayat, kalau badan dia besar dengan tangan dia begini, dia akan memakan kain yang lebih. Jadi dadanya akan terbuka. Maka dari sudut aurat tak ada masalah, sebab dalam dah ada kain keban, dah ada kapas. Cuma dari segi kekemasan nampak terbuka tak lawa lah. Kain yang kedua pula dia lebih belah kiri. Kain kedua dia tutup, dia cover belah depan, belah sini pula yang terbuka. Tak apa, dalam dah ada kain kemban, kapas, dah ada kain pertama tutup. Tapi dari segi kekemasan pula. Kain yang ketiga pula belah kanan, kita tutup belah sini terbuka, tapi belah kanan dia akan cover. Tutup semua, belah sini pula yang akan terbuka. Tak apalah, dalam dah ada 2 helai kain,
dah ada kapas, dah ada kain kemban, maka dari segi aurat pun dah jaga, ikat senang belah kiri kan. Itu kaedah untuk badan besar. Kanan, kiri, tengah. Kanan, kiri, tengah. Kepala dia kanan lebih sikit, kiri lebih sikit, tengah. Itu kaedah badan besar. Kaedah yang ketiga untuk mayat yang reput, mayat HIV, mayat yang ada pendarahan banyak, aksiden dan sebagainya, maka kita guna kaedah ketiga. Minta 2 orang. Siapa? Okay, bang? Mari. Lagi? Belum aja ni. Bagi cari orang lain pula. Ada siapa? Apa nak surah? Surah ke tadi? Bagi cari orang lain. Tengok biar semua merasa. Kalau tidak nanti kan punggung tu berakar. Payah nak bangun. Okey, seorang sini. Okey, kaedahnya lah kita angkat yang pertama. Okey, yang pertama bagi saya. Okey, angkat yang kedua. Okey, yang ketiga biar. Okey, yang pertama, yang kedua ni kita pegang. Okey, samakan. Bentangkan sama dia. Ini sekiranya badan dia kecil, kita samakanlah. Kalau badan besar, kita buat bersilang. Okey, kain yang kedua ni, di atas kain kedua kita letak plastik. Plastik ini kita ikut pada keadaan keperluan mayat. Jikalau dia ni penyakit berjangkit, full plastik macam ni. Kalau dia sekadar postmortem, okey tak? Postmortem letak di antara kepala sehingga pinggang. Sebab postmortem di antara kepala dan dada. Sekiranya dia backsole, punggung dia ni melecet, luka, maka di antara pinggang sehingga lutut saja. Sekiranya dia ni kencing manis, kaki dia luka teruk dan sebagainya, maka di antara pinggang hingga kaki je. Ikut pada keperluan mayat. Kalau COVID full juga. Penyakit berjangkit semua full. TB ke AIDS ke apa, semua full. Okey, kita bentang yang ketiga di atas plastik. Baik. Kenapa tak letak plastik di atas lapisan ketiga? Kenapa di atas lapisan yang kedua? Sebab plastik ni bila kita dah mandi jenazah, badan mayat terlekat pada plastik, dia melekat. Maka kalau kita tarik, dia akan mudah terkoyak. Maka kalau kita dah siap mandi jenazah, letak atas kain dulu. Kain dah tutup badan mayat, maka plastik ni di atas kain, maka tak mudah terkoyak. Dia kuat sikit lah. Alright, mana nak cari plastik ni? Cari plastik ni kat mana? Pergi dekat hardware, cakap dekat dia, saya nak plastik. Jangan cakap saya nak plastik mayat. Tutup kedai tu nanti. Terima kasih lah. Cakap kat dia, saya nak plastik yang biasa orang buat cat ceiling. Dia tadah lapik bawah. Orang nak bersihkan habuk ke, kontraktor ke apa, ni guna plastik dia. Dia bergulung. Satu gulung tu dalam RM15. Boleh dapat 4 mayat, boleh buat lagi. Ataupun kalau pening kepala, plastik apa Alah, plastik orang makan shell out tu, dia bentang kat meja. Alamak, inilah dia. Siapa gomang makan shell out, inilah dia kan. Tapi jangan terbayang-bayang pula. Sama je plastik yang digunakan. Ada orang guna plastik meja, plastik lapik meja tu lusan, tapi dia tebal sangat. Bila kita, mahal satu hal, bila kita balut mayat, dia bunyi kurang, jadi tak nampak cantik lah. Alright, itu plastik. Kaedah yang keempat. Okey, kaedah keempat saya akan buat sendiri. Okey. Kaedah keempat ialah 2 helai kain dibentangkan macam biasa. Kain yang ketiga ni kita lipat 2, nak buat baju. Lipat 2. Kenapa tak? Nak cas. Okey. Kita lipat 2. Samakan di antara bawah dan atas. Kemudian kita lipat lagi 2. Makna 2 lipatan. Lipat tengah atau lipat tepi kan. Okey. Dah dapat ukuran macam ni. Bucu yang tertutup ni lah kita gunting dia. Kita gunting dalam bentuk curve ataupun U ke terpulang lah kan. Nak buat motif. Alright, bila kita buka, dia akan jadi begini.
kecil pula, tak muat kepala masuk. Buatlah collar. Gunting sikit bahagian depan dia ni, sikit. Buat collar sikit. Lepas tu koyak kan. Dah siap, jadilah baju Melayu Johor. Simple kan? Kau tak muat lagi, koyak lagi sampai boleh masuk kepala dia tu. Simple je. Dah siap baju. Tak payahlah nak buat lengan ke, tak payahlah nak buat apa legenda ke, tali ke, tak payah. Macam ni aja. Jadi ni asal daripada Johor betul kan? Baik. Kain ni kita nak bentang. Sebelum bentang kita letak kapas sikit. Okay, saya tambah kapas. Kapas boleh pun buat kapas. Okey, kapas ni saya kalau nak beli tuan-tuan, cari kapas yang color macam ni, warna ni, hijau ni. Sebab apa? Dia punya kapas berkualiti sikit. Bukan saya nak promote, saya tak ada share pun dalam benda ni. Tapi kualiti dia berbanding dengan kapas yang gambar renap tu apa tu, dia bila tarik dia mudah terbang, berabu-abu kan, berbulu-bulu. Kita tengok pun berbulu kan. Jadi ini kemas sikit. Okey, bentangkan dalam bentuk T. T, kepala, badan. Macam dia buat. Okey. Okey, kepala. Lepas tu lurus sampai ke pinggang cukup lah. Tak payah panjang-panjang. Sampai ke pinggang. Okey, cukup. Sampai kaki pun boleh, tapi cukup sekadar ni. Baik. Dah siap. Okey. Buat macam ni. Kalau badan dia besar, buatlah double kiri kanan. Ikut kita suka. Taburkan serbuk cendana secukup rasa. Taburlah kat atas ni semua. Ikutlah style kita nak buat macam ni ke apa, ikutlah. Tabur kan. Taburkan kapur barus cukup rasa. Tabur. Jangan habiskan semua. Kalau ada sepaket macam ni, bahagi dua. Satu untuk mandi, satu untuk kafan. Habis semua, dah tak ada dah untuk mandi. Okey, dah tabur semua siap-siap, baru kita bentang kain yang ketiga ni. Kain yang ketiga ni kenapa? Wan, cuba bentang ni. Okey, kita tengok cara dia. Cuba buka dulu, tunjuk kat ni. Okey, bahagian yang collar yang kita koyak tadi tu, dia belah atas. Letak macam tu. Okey, kita samakan. Okey, kita buka lapisan yang atas tu, naik ke atas. Bulatan yang tu tepat-tepat kat kapas kepala tu. Yang collar dia ke atas. Sebab apa? Bila mayat tu diletakkan, kita tutup awning dia. Macam tu. Okey, lipat dulu bagi kemas. Okey, macam tu. Dah siap. Ni sahaja. Saya ulang balik. 5 utas tali, kepala, tangan, pinggang, lutut, kaki. 2 helai kain bidang 2.5 meter, bidang 60. 2 helai. Kemudian kita letak kapas, tabur cendana kau barus. Kemudian kain yang ketiga kita buat baju. Lipat 2, lipat tengah, gunting, buat collar, bentang atas ni. Simple. Okey? Dah siap. Dah boleh mandi jenazah sekarang. Alright. Sekarang kain kapal dah siap. Mana mayat ramai bubur dah. Tak apa nak kira abang ni ramai rupanya. Dia kalau tak kita kena jamak nanti semayang. Okey. Kita tak kita buat macam ni lah. Ni kawasan luas. Okey, katakan kain batik ni. Okey. Buka mas. Dia kita kalau mandi mayat kita buka segala-galanya. Tak ada yang tinggal. Betul ke? Okey. Ini sukarela ke paksa rela? Sukarela. Okey. Kena bagi tahu juga ni. Sebab kita tak ada agreement apa-apa kan. Okey. Bagian lepas tu selimutlah badan sendiri. Sini je, kepala kat sini, kaki bawah sana. Saya nak bezakan mandi dengan kapan nanti. Okey. Senang nak uruskan mayat hidup, kita bagi arahan je. Kaki rapat, tangan kiap. Okey, macam tu kan. Posisi terbaik tukang mandi mayat ialah duduk sebelah kiri mayat.
Kenapa duduk sebelah kiri mayat terbaik? Sebab waktu dia nak cebok, dia guna tangan kiri, senang dia nak cebok. Kalau duduk sebelah kanan, tak terkecil macam ni. Jadi main peranan juga posisi duduk tu. Baik, berapa orang yang sesuai untuk mandikan mayat? 3, 5, lagi 7. Satu keluarga. Paling baik 3 orang, paling ramai 5 orang. Jangan lebih. Kalau lebih bukan memudahkan, menyusahkan. Kita dah bilas sabun sini, dia sabun kat atas. Kita bilas kat sini, dia sabun bawah. Bekerja-kerja tuan-tuan. Pasal apa? Banyak tangan. Lagi banyak tangan, lagi lama mandi mayat, ya. 3 orang pun dah cukup dah. 5 orang tu dah maksimum dah. Okey. Antara adab kita nak mandikan mayat, kita kena tahu nama arwah. Jadi nama apa? Nama? Putera. Putera. Jangan tanya mayat. Kalau kita tanya mayat, tak cukup tanah, kita lari nanti. Kalau dia jawab. Tanya pada waris dia. Mana waris dia? Minta 2 orang waris, mana 2 waris? Boleh? Okay, lagi waris? Mari. Siapa? Sini. Waris. Mana isterinya? Dia pasal ada orang luar, isteri kemudian. Ada seorang lagi? Waris dia ada. Mari. Duduk sini. Okey. Alright. Okey. Katakanlah ni anak sulung dia, ni anak bongsu. Yang lain anak perempuan, tak masuk. Kan? Okey, kita nak mandikan jenazah tadi. Siapa nama arwah tadi? Putra. Ben apa ibu dia? Tak ingat. Ben mak. Ben sunatnya ben kepada ibu. Tak terlupa pula nama ibu. Maka ben kepada Hawa. Putra bin Hawa. Kenapa Hawa? Isteri Nabi Adam, ibu kita. Okey? Baik. Kita nak mandi jenazah ni, barang-barang mana? Okey, kita ambil gayung, kita ambil baldi dan ambil gayung ataupun inilah jug ni pun boleh. Okey. Mana barang dia? Okey. Kita ambil satu kaedah orang lama, dia banyak sangat baldi. Satu baldi cendana, satu baldi kau barus, satu baldi air mawar, satu baldi akasintok, satu baldi teh ais. Banyak sangat air. Campur. Jadi bila banyak sangat air, mandi mayat pun jadi lama. Kita combine je semua. Okey? Cendana taburkan secukup rasa. Kapur barus cukup rasa. Air mawar, segala-galanya kita campur dalam ni. Letaklah apa benda rembah ratus semua ada. Penuhkan air, kemudian kita kacau sehingga naik bau, warna dan rasa. Dah siap. Orang panggil air apa? Siapa pernah dengar? Air apa orang panggil? Air 7? Air 3 rasa. Air 9. Ya. Kenapa air 9? 9 mana? Ni baru 3. Yes. 9 kali jirus. 3 kanan, 3 kiri, 3 tengah. Kenapa nak 9? Sebab nombor ganjil. Allah itu ganjil dan disukakan bilangan ganjil. Kalau begitu kenapa tak 7? Kenapa tak 11? Persoalan dia. Ada juga kadang ada orang sampai fikir macam tu kan. Macam mana nak jawab ni? Kita pun jawablah secara logik. Pernah dengar negeri 7? Negeri 11 pernah dengar? Negeri 9? Maka air 9 tu sedap lah bunyi dia. Kampung. Bila kan. Jadi panggillah air 9. Sedap sekali air 9 dengan nama kan. Okay, air 9 ni kita dah bancuh. Ini sebagai siraman terakhir. Letak belakang. Biarkan dia diam situ. Kita nak mandi jenazah ni. Okay, kita ambil satu jug ataupun gayung, kain yang kita dah siap potong tadi. Masukkan dalam ni. Bubuh sabun. Bancuh air. Buat air sabun. Okey, dah siap dah. Sekarang kita dah buka baju dia. Boleh. Okay, kita anggaplah kita dah buka baju dia. Okey. Anggaplah kita dah buka baju dia. Seluar dah buka semua. Okey, kita nak mandi tak kisahlah guna gayung ke guna pipe. Lagi bagus guna gayung. Air jimat sikit. Tapi kalau guna pipe pun tak ada masalah. Cuma jangan laju sangat, jangan perlahan sangat. Cuba buka air. Pusing. Laju sangat. Dah macam kawash. Sakit mayat tu. Jangan kita laju sangat.
Cuba buka air Ustaz. Slow sangat, menitik air dia. Sakit hati kita. Jadi kita guna kaedah sederhana, buat slow, sederhana kan. Ada orang yang kadang-kadang tadah guna kain kan. Dia tadah guna air, diikat macam ni kan. Okey, air pun keluar slow, ada macam ni kan. Jadi air sederhana je. Baik, kita nak mandi jenazah ni. Nak mandi jenazah ni, kepala dulu ke tengah ke kaki dulu? Mana pun boleh, tapi baiknya kepala lah. Okey, niat sahaja aku mandikan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Mandilah. Okey, mandi berkepala dulu. Sayang rambut dia ni, dia baru lepas wax ni kan. Bersihkan air, nyatakan air, cecalah tangan dia semua sampai ketiak semua lah kan. Ya Allah, muda lagi arwah ni, apalah meninggal kan. Sakit kaki dia. Daratan air ke seluruh badan, bagilah pada waris-waris dia tadi yang ikut. Okey, gosok perlahan perlahan. Nak gosok mayat ni jangan terlalu perlahan sangat dan jangan terlalu laju sangat. Kalau laju sangat tu dobi kan. Tu nanti sekejap lagi. Dia nak buat tu. Biasa macam tu dulu kan. Okey. Dan jangan kita kasar sangat dan jangan kita perlahan sangat. Slow je. Itu spa tau. Slow. Kita sekali jalan je sabun, sekali jalan je. Sambil orang cuci badan dia ni, kita bersihkan najis dia kalau ada. Sebaiknya kita bersihkan dulu najis. Kalau nampak buka pampers dia sebeban najis kan, maka bersihkan dulu najis dia dulu. Tapi kalau kita tengok tak ada najis pada pandangan kita, maka terus mandikan dia. Sambil orang sabun badan dia. Tukang mandi yang duduk sebelah kiri ni, dia kena pakai glove. Pakai kain ni. Kenapa kain ni? Sebab dia nak cebok, nampaklah najis kalau ada tersangkut kat sini. Okey, buka kaki dia, lipat sikit. Jangan risau bang, tak buat betul-betul. Don't try this at home, okey. Kita pun buka, kita guna paip, cebok dia, bersihkan. Okey, perut sebelah kiri ni kita tekankan sikit. Perut sebelah kiri. Tak nampak apa? Memang kita kena tutup. Saya tak pernah dedah kan. Kau nak tengok apa? Perut dia. Okey. Tak, kena panggil tu. Bukan, dia tanya tak nampak tiba-tiba. Bukan dia nampak. Kena bagi dekat sikit. Dekat sikit lah. Mari dekat sikit. Jauh sangat juga. Mari sini dekat. Baru kita nampak saya tekan kat mana. Ini perut dia. Okey. Perut. Perut sebelah kiri. Ini tangki najis kita. Kita urut perlahan. Sebab apa? Belah kiri najis. Orang kita bukan setakat picit belah kiri, dia picit dua-dua macam roti canai. Selagi boleh picit, dia picit. Ya Allah, boleh lagi ni. Keluar lagi tak? Keluar. Memanglah keluar. Isi perut dia kita tekan. Tak payah sekadar. Kita bukan nak keluarkan najis dalam perut. Dalam perut ni memang takkan habis najis dia. Kita nak keluarkan hujung, bahagian hujung tu nak keluarkan sikit-sikit. Ini tujuannya nak bagi push bahagian hujung tu. Tegakkan badan dia sikit boleh. Sekadar untuk bagi tekanan. Jangan habis, sikit je. Okey dah. Sekadar tu je. Biar dia ada tekanan sikit ke perut dia, keluar sikit. Tercirit sikit keluar. Itu maksud dia kan. Bagi bahasa mudah lah, keluar sikit kan. Bila dia dah clear, baru bersihkan. Ya, tak payahlah kita setengah orang dia masukkan betul-betul tangan dia ke dalam, keluarkan najis banyak-banyak. Ada masukkan paip, aduh macam tu. Ya, kita tak boleh seksa mayat macam tu ya. Jangan buat macam tu, seksa mayat. Sekiranya mayat tu tak henti-henti najis keluar, dah 10 minit dah ni, banyak najis dia ni kan, maknanya dia ada masalah usus. Ambil kapas, gumpal, kita sumbat sikit. Sumbat sehingga dah tak ada ruang lagi dah. Bersihkan bahagian luar, tutup. Macam tu kaedah dia. Okey.
persoalan, boleh tak tukang mandi mayat tengok aurat mayat? Tak boleh betul tak boleh. Persoalan lain pula, boleh tak tok mudim yang sunatkan orang tu tengok aurat orang? Boleh hukumnya haram. Walaupun dia tak mudim, dia pergi pasar malam, kau dah sunat belum? Tengok. Haram lah. Mentang-mentang dia tak mudim, puas hati nak tengok orang punya. Tapi time sunat kena tengok. Tak tengok, habis berangkat ke hospital Sungai Buloh. Jadi nak bagi faham bahawa ikut situasi dibolehkan. Tukang mandi mayat nak tengok sekadar nak mengkonfirmkan ada najis ke tidak, boleh. Tengok, oh ada najis lagi, boleh. Datang kawan sebelah, mana tengok? Itu haram. Tu faham tak? Maknanya atas keperluan diharuskan, jika saja-saja nak tengok haram. Okey? Ikut situasi lah ya. Baik. Dah selesai, confirm. Kalau perempuan pula, dia guna kaedah dia lah, macam mana kaedah meruang dan sebagainya. Kan? Nak kalau perempuan tu haid, darah keluar tak terhenti, kita boleh bersihkan, boleh tak kapas dan boleh tak pad orang perempuan. Itu biasa. Boleh pakaikan pampers pun boleh pada mayat. Contoh jenazah tu uzur, najis tak terhenti keluar, pakai pampers untuk dia. Settle. Okey. Baik. Dah clear bahagian depan ni, kita bilas. Bilas air sabun tadi, bilas air sabun semua dah clear depan. Baru kita nak pusingkan ke kanan dan ke kiri. Okey, nak pusing ke sana, ke sini, ke tempat saya. Okey, rapat dengan kaki dia. Okey, mayat tanpa duduk diam. Dia pun nak bantu juga. Sekejap. Kita kena lebihkan kain ke sana sikit, sebab kita nak ngiring. Luruskan tangan dia, pegang tangan kanan, pusingkan dia. Jaga aurat dia. Kadang-kadang bila kita mengiring, aurat belakang tak tutup, nampak punggung dia. Banyak orang macam tu. Right. Kemudian kita bilas air. Orang sebelah sana pun bilas air. Bilas, bersihkan, ratakan air. Kemudian sabun, gosok. Sekali jalan je. Sekali jalan, gosok sampai bawah. Kemudian kita pun bilas balik air sabun tadi. Dan sekiranya air sabun ada kat lantai, tolak air. Sekiranya badan dia luka, ada keluar najis ke apa, luka pasal dia baring lama kat katil, jiruskan air, perah air sabun je, kemudian lalukan air. Okey. Kemudian baru kita baringkan dia balik. Ni saya cerita ni jenazah normal belum masuk cerita pasal jenazah yang reput ke berulat ke tu lain. Okey. Kemudian kita nak ngiring sebelah sana pula. Kaedah sama, luruskan tangan tu, ngiring ke sana. Okey, pusingkan dia. Okey. Ratakan air, kemudian bilas sabun, kita letak sabun dan bilas air. Sifir dia mudah je. Ratakan air, sabun, bilas. Ratakan air, sabun, bilas. Lantai ni pun kita bilas. Biasanya bila kita mengiring ke kanan ke kiri macam ni, air akan keluar ikut hidung dan mulut. Keluar air kahak ke, keluar daripada darah ke, air mandi tadi ke, maka kita lalukan air kat tepi hidung ni. Kita ambil kain, kita gosok sikit bahagian lubang hidung dia, korek sikit bahagian mulut dia supaya keluar segala kahak semua tu, keluarkan. Dah habis lendir semua kita bersihkan, baru kita baringkan dia balik. Dah siap mandi mayat. Itu je. Ratakan air, sabun, bilas, depan belakang macam tu. Siap dah. Okey, itu je. Sekiranya mayat tu mayat reput, berulat, ada banyak ulat pada badan dia, kembung ke apa, maka kaedahnya lebih mudah, bukan lebih susah, lebih mudah. Sebab kita tak perlu gosok. Ratakan air sekat mana yang boleh, perah air sabun, kemudian bilas. Syarat ulat tu biarlah, yang jatuh tu pun biar, yang ada kat badan mayat tu pun biar. Tak payahlah kita kejar seko-seko. Tu ada seko tu. Seko kutip kan. Jangan takut terbawa balik dalam Phuket ni. Biar je. Okey. Kalau kita kata dia gugur, rambut dia, kulit dia gugur, kutip letak kat tepi, bersihkan. Waktu kafan mayat letak kat tepi mayat. Tapi kalau setakat selai dua helai rambut dia, tak payahlah kejar lah. Tu selai rambut tu masuk lubang tu, tu biarlah, dah halal lah tu kan. Yang banyak kita ambil. Okey. Baik. Dah siap mandi, kemudian kita nak wuduk kan dia. Hukum wuduk sunat. Sunat pada orang yang ambil. Maknanya kalau saya ambil, pahala sunat saya lah.
Maknanya mayat tak ada apa-apa kesan pun. Sebab itulah kalau orang cium, isteri nak cium jenazah suami dia, tak batal pun wuduk suami dia, yang batal wuduk isteri dia kalau ada. Okey, saja aku wudukkan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Wuduk kat muka dia, lepas tu kat tangan dia kita ambil. Okey, kemudian tangan kiri kita bilas, gosok, kemudian kepala dia, kemudian telinga kanan ambil sunat kiri, kaki kanan ke kiri. Sunat yang kita boleh buat ialah kanan dan kiri telinga aja. Kan ni sunat aja. Tapi sunat yang lain tak boleh buat. Macam mana kita nak kumurkan dia? Tak boleh kan? Maka ikut yang kita mampulah kan. Sunat tu kumurkan dia. Macam mana nak kumurkan dia? Okey. Dah air hidung pun tak boleh juga. Telah tu kan. Okey, dah siap wuduk, barulah kita ambil air 9 tadi. Time ni lah panggil waris-waris dia. Mana waris-waris tadi? Okey, ambil air kan. Okey, kita pun sidang selawatlah Allah SWT. Tak kisahlah berapa kali pun, selagi air ni ada, buatlah. Tak semestinya kata 9, terlebih pula 10. 10 ni, alamak, itu Ustaz kata 9 je. Macam mana ni? Kau banyak ibu kau pun. Terlebih ke terkurang ke tak ada isu, tak ada masalah ya. Ada lagi air guna. Okey, bagilah waris-waris dia nak Ustaz. Okey, perlahan ya, bagi peluang kat waris-waris dia nak siram kan. Okey, kemudian bagi kat waris-waris lain pula. Okey bang, siram. Bang ambil dulu. Okey dulu. Dia berlakon dia betul. Kemudian okey, semua dah panggil isteri dia, mana yang ada anak-anak perempuan ke nak masuk, bagi dia peluang. Okey, dah clear. Kalau ada serbuk-serbuk cendana melekat kat badan dia tu, kita nak bilas balik air biasa pun boleh, tak bilas kita lap pun boleh. Baik, sekarang kita nak buat towel. Okey, sebelum kita nak angkat kain basah ni, kita kena letak towel dulu untuk tutup aurat dia, jaga aurat dia. Okey, bawa keluar kain. Jaga nampak aurat dia. Okey, perlahan kita pun gosok-gosok lap badan dia. Okey, yang ni kita letak tepi. Baik, kita pun lap badan dia. Kemudian ambil kain baru, kain batik yang baru yang kering, tutup badan dia. Takut aurat dia nampak. Nak kalau perempuan tutup. Okey, baru keluarkan kain towel tadi. Jaga, kita gosoklah badan dia. Okey, nak gosok badan mayat ni jangan kasar sangat, takut kulit dia tersiat. Kalau kita lepas mandi tak apa, kita gosok kuat, ceknya kan boleh. Mayat tak boleh. Tak jauh. Okey, rambut dia kita gosok perlahan, bersihkan, lap belakang dia. Macam tadilah kaedah, pusingkan ke kanan, jaga aurat dia, lap belakang dia. Lap dari bawah, lantai yang basah dia pun kita lap juga. Lap bagi kering. Okey, siap. Kemudian pusing pula sebelah kiri, perlahan sebelah. Okey, lap belakang dia, lantai semua pula. Biasanya air akan keluar juga ikut hidung dan mulut. Kalau air tu air bersih, kita lap je lah. Kalau keluar air darah, kahak, bilas balik air. Kemudian kita bersihkan. Baik, sebelum kita baringkan dia, ambil kain kemban yang kita potong 1.5 meter tadi. Okey, yang ni kita gulung separuh, setengah. Gulung, letak belakang badan mayat. Alright, dah siap. Okey, baringkan dia. Ni kaedah mudah nak angkat jenazah. Okey, ambil kain sebelah sana, bawa keluar. Dah siap, bawa keluar. Okey, jadi kita pun panggillah orang. Okey, kiam tangan. Kita pun panggil orang untuk angkat jenazah. Mudah. Okey, kalau jenazah perempuan, orang yang angkat jenazah tak perlu pegang mayat pun, pegang kain pun cukup dah. Okey, mari kita tolong. Ada dalam 4 orang lagi ke? Tak tolong angkat. Mari, tolong angkat, bawa ke sana. Kain batik, kalau kain ni boleh, tapi kain batik ni bagus soalan tu. Kenapa tak guna kain plekat? Biasanya kain plekat dengan kain batik mana banyak color? Kain batik kan, banyak corak pun kain batik. Kain plekat 2 color je. Jadi nak mengatakan bahawa kain plekat ni bila letak nampak kulit dia kadang-kadang jarang. Yang ni color banyak. Nak menunjukkan serabutnya. Kalau orang perempuan kan banyak color. Macam tu lah. Contoh. Orang lelaki simple 2 color cukup lah kan.
Kadang-kadang tak ada colour. Okey, main. Minta tolong kat. Tambah seorang lagi, dua orang lagi. Kiri kanan. Okey, main. Okey. Pegang gulung-gulung. Abang seorang sabut kepala dia. Kepala saja. Okey, bawa ke belakang. Angkat. Up. Ya Allah. Okey. Letak situ dulu. Okey, kejap. Saya nak adjust balik. Mana tak balik? Letak sini. Okey, angkat balik letak sini. Daripada tempat mandi ke tempat kafan letak kepala. Okey, alhamdulillah ya Allah. Kan senang tu? Boleh? Kain ni biar. Biar. Okey, terima kasih. Jadi daripada tempat mandi ke tempat kafan jangan terlalu jauh. Memanglah kain ni saya dah uji dah. Kain kafan ni kalau kita buat kaedah angkat macam ni, dia boleh tahan sampai 200 kg badan mayat. Boleh angkat. Dengan syarat tempat mandi dan tempat kafan dekat. Kalau mandi kat bawah sana, kafan dalam surau ni, tengah jalan koyak gabak lah. Ya. Jadi ini kaedah yang lebih mudah. Lepas tu kalau kita nak buat tempat mandi mayat, surau-surau masjid-masjid, dia minta nasihat saya kata guna kaedah panjang. Senang nak angkat terus ke sini. Kalau guna kaedah sebelah-sebelah, macam mana kita nak alih ke sini? Orang yang tengah-tengah ni macam mana dia nak angkat? Terpaksa panjat pula kain kafan tu. Kita faham tak situasi tu? Jadi agak sukar untuk dialihkan daripada kanan ke kiri. Kalau lurus senang. Okey. Baik. Kain kemban tadi kita akan tutup belah kiri dulu. Kemudian kita tutup sebelah kanan. Sebelah kanan. Kemudian kita alihkan kain batik tadi. Tutuplah, jagalah aurat dia, jangan bagi orang nampak. Jangan bagi orang nampak, jaga kan. Kalau perempuan dia nak pakaikan cawat dulu ke, nak pakaikan kain untuk tutup bahagian dalam dia tu ke, kita pulang. Okey, nak letak kapas dulu pun boleh. Okey, dah siap. Tangan okey, kiri. Ni kain kemban. Alright. Selit kat sini. Okey, dah siap dah kain kemban dia. Okey, kemudian kita letak kapas. Kapas ikutlah, nak buat memanjang macam ni pun boleh, nak buat melintang pun boleh. Ikutlah style kita. Saya buat macam ni. Kita buat sebab dia sejuk, tak apa saya buat panjang sikit apa. Kan selesa dia. Buka lagi biar buat betul-betul. Kalau tidak, kalau dalam dewan yang tak ada aircon, saya akan buat sampai sini je. Tapi ni dah sejuk, nalang tu bagi selesa betul-betul. Nampak? Boleh sambung. Dapat sambung. Nak buat, try. Sini. Try. Saya dah biasa dah. Try. Okey. Boleh. Pusing. Macam tu, tarik keluar yang kertas tu. Okey, buat. Perlahan tarik keluar kertas tu. Karate je. Cantik dah tu. Baik. Dah siap bahagian tu. Boleh. Sampai kaki dia. Atas ni kita nak tabur cendana, kau barus, segala-gala apa wangi semua kita letaklah. Bagi wangi. Ni pengalaman ni. Kaki tu sekali. Buat, tutup dah sekali. Buka. Okey, tutup habis. Okey. Baik. Kita dah ada dah pelapis kita ni. Kan? Alright, cantik kan? Cantik lah. Kemudian ambil kain ni, tutup. Nampak tak? Cantik baju dia, ya Allah. Samakan atas dengan bawah. Yang atas dengan bawah ni samakan. Okey, tarik yang ni. Yang ni tutup sini. Tutup. Okey, tutup balik sini. Okey, mari kita kira berapa lapis dah. Kain kemban 1, 2. Kapas 3. Ini lipatan ada 2, 4, 5, 6, 7. 7 lapis dah tutup badan dia. Ini jenazah. Okey, dah siap. Kita nak adjust bahagian kepala pula. Okey, kepala buat macam ni. Macam ni. Okey, macam tu dulu. Okey, kemudian
Kita nampak jambul tu, kita tutup sikit. Rambut tu. Rambut tu tutup sikit. Saya bagi 2. Okey, simpan dulu yang ni jap. Okey. Jambul. Tutup bahagian kepala tu, buka semua, bagi kemas. Lelaki perempuan dulu macam ni. Sama je. Kalau rambut dia panjang, selit je bahagian belakang tu. Okey. Kemudian kain tudung tadi yang kita buat 1 meter tadi, duduk sini. Takut tak nampak orang belakang. Di sini. Okey, di sini. Okey. 1 meter tadi kita buka, kita guntingkan tengah-tengah dia. Ini tengah-tengah dia tadi kan. Kita gunting, bahagi 2. Okey, sama kaedah lelaki perempuan. Okey, dah dapat ukuran ni. Kita lipat sikit ujung dia. Lipat untuk buat tudung ataupun tutup kepala dia. Okey. Lipat dalam 3 lipatan kecil macam ni. Tutup bahagian kepala dia. Macam ni. Sini. Kita luruskan tangan. Angkat kepala dia sikit. Selit. Makan dia. Kopiah. Boleh, tak ada masalah. Ke kopiah boleh. Nampak kan comel tu? Yang panjang ni nak buat apa? Okey, yang satu lagi nak buat apa? Satu ni kita lipat lagi. Lipat bagi panjang. Lipat pemanjang. Okey, kita lipat sampai kecil, memanjang macam ni. Okey, di bawah dagu dia kita ikat. Okey, selit kat bawah dia ni. Baik, kemas sikit. Okey, selesa. Tengok. Dia jauh. Kalau mayat betul saya tak boleh tanya. Jadi di sinilah kita nak tahu testimoni betul ke tak cara saya ni kan. Kata okey. Ketat tak? Tak kan? Bagaimana? Mana kain selai lagi? Okey, atas kursi tu. Yang saya katakan tinggal selai tadi tu untuk buat tutup muka, inilah dia. Orang selalunya letak kapas terus kat muka mayat. Masalahnya ialah bila orang nak tengok jenazah, buka muka balik, kapas melekat kan. Jadi kita lapikkan kapas ni di atas kain tadi, selai, lapik macam ni. Jadi tak ada nampak macam bekas-bekas. Okey, macam ni. Tutuplah macam ni. Jadi keluarga datang nak tengok, selak macam ni. Hai, senyum. Yang kalau dia ikat, ambil tali dia ikat muka je, itu macam mana? Ini kita ganti. Dia tak ada ikatan lah. Bukannya maksudnya yang ada orang dia koyak tali tu kan, dia ikat macam tu. Itu masa sebelum mandi. Macam tadi saya cerita tadi. Sebelum mandi kita buat macam tu. Lepas mandi ikatan dah tak ada dah. Sebab apa tak ada ikatan? Sebab dalam kubur ikatan yang luar semua kita kena longgarkan. Jadi macam mana nak buka ikatan yang dalam? Jadi sebelum mandi boleh kita ikat. Okey, berarti saya selit macam ni je. Alright. Kapas kita ambil, tutup hidung dia. Ni tak boleh lah, pasal ada lagi kan. Okey, tutup. Waktu ni lah kita panggil waris-waris dia. Mana nak sulung tadi? Ni. Sayang. Enggak, bang. Anak bongsu bagi sini. Mari sayang cium dia. Jatuh. Ada bini di sini. Ada bini di sini. Mai sekali lagi. Sekali lagi yang cium. Anak tiri. Anak tiri. Oh, jadi. Ya, kawan. Sudah mula. Datang anak buah datang. Cium betul. Anak perempuan ada. Letak minyak wangi, letak minyak atas, terpulang. Time ni lah akan datang 2-3 watak. Watak apa? Jangan kena air mata. Betul tak? Kenapa tak boleh kena air mata? Seksa mayat ni nanti. Betul ke air mata menyeksa mayat? Hukum yang Nabi sebut ialah jangan meratap. Meratap tu ialah kita tak redha. Bukan jangan menangis, meraung tak boleh. Bukan menangis. Sebab Abu Bakar ketika cium jenazah Rasulullah, Abu Bakar menangis dan cium muka Rasulullah dengan air mata dia tu. Kalau salah tentu Abu Bakar tak buat. Tapi nak benda tu tak salah lah. Jadi dari segi hukum
air mata bukan jadi masalah. Kita tadahlah satu gayung air mata adik-adik semua. Siapa nak menangis sini? Tadah, curah kat muka mayat kan, contohlah, pun tak jadi masalah. Maknanya bukan kerana tu dia menyeksa mayat. Yang menyeksa mayat ialah meratap. Tak redha, kenapa abang meninggal? Dia tubuh dinding semua. Bam, bam. Imam pun datang. Sabar kak. Kenapa? Bam, tunggu imam kan. Tu je tak redha kan. Dia tak ikhlas kan. Jadi air mata dari segi hukum tak jadi masalah, tapi dari segi adab, kalau nak cium jenazah, laplah sikit. Ni dia pegang, itu bukan hukum lah. Biar dia menangis, gembes dengan air mata yang hingus sekali kan. Cium kan, meninggalkan bahan bukti kat sini. Orang belakang nak cium juga. Dia buka kain ni, dia tengok bahan bukti tu. Tak apalah imam, saya redha kan. Hilang selera dia kan. Jadi kesimpulannya, air mata tidak menyakiti mayat, tapi menyakiti orang belakang. Kan, kena faham itu ya. Jadi semua bakal sekolah. Ya. Jadi kita buat sekarang. Okey, tutup. Okey, saya akan buka dia lah sebab dia ada lagi. Okey. Mai seorang kat ujung, okey, abang abang sini Okey. Seorang lagi kat tengah ni kalau boleh. Untuk tutup mayat, tutup. Seorang lagi, seorang. Mai siapa? Okey. Pinang. Seorang kat sini. Sini. Okey. Kita tutup dulu selai. Okey, tadi 7 lapis dah. Ni lapisan yang ke-8. Okey, buat macam ni. Terus kumpulkan macam ni. Buat terus bunjut kat kaki dia. Okey. Letakkan perlahannya, selit dia. Kita jangan ketat-ketat. Letak je. Okey, macam tu je. Okey, buat bunjut Okey. Yang ke-9. Okey, ni nak kena tahu juga, kadang-kadang ada orang kita dia nak bagi nampak kemas. Jadi tarik ketat-ketat. Kenapa? Dia nak tegang, tak nak ada komod-komod. Dia ingat ni badan uniform. Kan, tak-tak lah kerja pegawai penjara kan, contohlah kan. Tak nak kedut-kedut kan. Jadi ini kain kapan, letak saja, bagi kemas sikit dah. Dia buat ketat-ketat sampai nampak lekuk badan mayat tu. Sakit mayat tu ya, letak je. Contoh, sakit tak bang? Mana ni? Sakit Okey, yang saya semayat. Pun berbunyi bang, macam mana ni? Begau ni. Dah sudah kan. Tak boleh buat handphone ni masuk kubur. Tapi saya banyak kes lah kan. Ada juga 1-2 kes. Waktu kita nak ada orang tanya, Ustaz, nak habis dah? Nak habis dah. Alright. Dia tanya pada saya, Ustaz, apa hukum suami saya ni dia ada handphone, tapi handphone dia ni pakai lock. Tapi lock dia tu guna jari. Kata dia dia dah meninggal. Saya nak minta buka kain kapan dia, nak keluarkan jari dia kan. Nak buka thumbprint tangan dia. Saya kata boleh ke? Buka lah, tak ada masalah kan. Tapi kesimpulannya nak tunjukkan begitulah orang wanita. Sampai mati pun nak tengokkan rahsia lelaki dia. Tak boleh lagi bang. Silap-silap boleh bangun balik mayat tu. Janganlah kan. Tak sampai. Ada cerita Arab tu lagi lah. Bukan setakat thumbprint, muka face tu. Sempur kan. Aduh. Okey, kita buat macam ni, kiri kanan dan last kali mesti kanan. Okey, kita ikat dia. Okey, ikatan dia sebelah tepi kiri. Ni abang ambil tu. Okey, ikat sini, ni pinggang. Okey, ikat ikatan ribbon. Jangan ketat sangat. Ni lutut atas sikit. Okey, ni ikat satu. Alright. Macam ni. Ni sini kat tepi ni. Ikat kiri. Kenapa ikat ribbon Baik. Persoalan, kenapa kita letak kenapa kita ikat mayat belah kiri? Kenapa ikat tepi? Kenapa ikat tepi? Ikat tepi kan. Jauh sangat, dekat sikit. Dia dalam liang lahat. Yes. Kenapa? Sebab mayat dalam kubur dia mengiring. Jadi senang. Itu pertamalah kenapa ikat tepi. Kedua, kenapa kita mayat ikat tepi? Dia ais semua ikat tepi. Baik, dah selesai dah ikat. Okey, boleh buat rendah-rendah sikit. Buat bunga-bunga sikit bagi lawa kan. Okey, atas ni nak tabur air mawar ke kan.
Ikut kita lah suka-suka. Boleh basah? Boleh tak masalah. Nak minum tak apa boleh. Wangi-wangian, minyak atar ke pun boleh. Ambil kain batik tuang. Sunatnya di atas kain putih ni kita letak selai kain lagi. Tengok kalau kita pernah pergi ke buat umrah ke Mekah ke, kalau orang tu nak sembahyang jenazah, macam-macam colour kain kafan dia atas dia kan, biru, hijau, hitam. Tu sunat je ya. Baik, dah siap selitkan. Okey. Waktu ni lah kita boleh buat solat jenazah. Alright. Okey, boleh ya. Jom. Bila lepas solat Jumaat ni? Lepas solat Jumaat, lepas solat Zuhur. Kat section 9 ke? Jom dah. Ustaz, so maksudnya kan, macam Ustaz kata tadi kan, tak perlu nak kemas-kemas, just sekadar tu. Nama pun selimut putih. Kita tidur malam, ada tak kita ikat selimut di badan kita? Tak ada, kita letak je atas badan kita kan. Tak ada straight apa tak semua, payah. just sekadar kita pakai dia saja. Kita bukan badan uniform nak kena ketak-ketak kemas kan. Sekarang kita nak buat solat jenazah. Alright, boleh? Baik, kita cuba buat saf kat sini. Kita nak buat solat jenazah. Okey, saya akan ajarkan. Bimbing, mai kita buat solat jenazah. Yang perempuan boleh sambung belakang. Kadang-kadang buat solat jenazah ni, orang perempuan dia akan datang 1-2 watak. Orang perempuan keluar. Orang lelaki nak semayang. Orang perempuan tak payah pahala kan. Kita nak buat solat jenazah ni, pahalanya kata Nabi ibarat dapat 1 qirat. 1 qirat tu besar mana? Sebesar Uhud. Besar tu. Kita nak sia-siakan. Baik. Alright. Boleh buat 3 saf ke lebih ke, lagi bagus. Okey, kita sambung ya. Solat jenazah. Mana dia punya tu? Okey. Boleh berpandukan kepada teks kat depan ni. Solat jenazah ni ada 7 rukun. Bermula dengan kita niat, berdiri tegak, kemudian kita 4 kali takbir, baca Al-Fatihah, selawat, berdoa dan bagi salam. Itu saja. Okey? Macam saya kata tadi, solat jenazah tidak ada rakaat. Jangan buat pasal orang takbir kedua dia bantai rukuk. Itu takbir kedua. Okey. Kemudian niat, kalau tak tahu niat kan, usolli, apa nak baca usolli ni kan, tak ingat pula kan. Jadi kita baca Melayu pun boleh. Sahaja aku solat ke atas jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Simple je. Cuba ikut. Sahaja aku solat ke atas jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Tak apa ya, sebut 4 takbir ke apa pun tak perlu. Okey. Mana imam dia? Okey, imam. Okey, imam depan. Imam anak dia. Okey, nak sajikan anak dia buku pula. Okey. Sila. Tak apa, anak-anak dah. Okey, kita nak bagi tahu kedudukan. Yang mengikut sunnahnya, kedudukan imam. Kalau jenazah lelaki, imam setentang dengan kepala. Kalau jenazah perempuan, imam setentang dengan pinggang. Kedudukan jenazah pula, dia tidak mewajibkan kepala kanan ataupun kepala kiri. Tapi sebaik-baiknya semua kepala sebelah kanan. Ini kiri kan, tak apa, tak ada masalah. Kenapa sebelah kanan? Sebab dalam kubur pun kepala semua belah kanan. Itu je. Okey, boleh kita cuba try. Okey. Okey, salatul la ilaha illallah. Kita akan baca satu-satu. Okey, imam pun akan takbir. Allahu Akbar. Allah. Takbir pertama kita baca surah Al-Fatihah. Okey, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Takbir kedua. Allahu Akbar. Kita pun selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dia sama macam kita baca dalam tahiyat akhir kan. Takbir ketiga. Okey, takbir ketiga doa atas mayat. Kalau lelaki, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau jenazah perempuan,
Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau jenazah tu ramai, Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau jenazah pondan, sudah, Allahumma fir lahu hahum. Jangan jamak semua sekali, ya. Allahumma fir laha pun tak boleh juga, tetap Allahumma fir lahu, ya. Dia panjang lagi tapi ni yang ringkas. Takbir yang keempat, Imam. Allahu Akbar. Kalau imam baca doa, kita pun baca dah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafdina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Perempuan ramai hum. Time belajar ingat, tapi time betul-betul solat jenazah terlupa. Allahumma la haula wa la lain. Try lagi. Allahumma lakasumtu. Lagi jauh. Kalau dah blank sangat, baca je. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Imam pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang wajib dia sebelah kanan. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, Madinah, imam sekali je. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu dia senyap. Kita pun salam. Pula imam kiri tak bagi ni. Dah teling perlu kan tak habis kan. Tu yang wajib dia buat lah kan. Kita nak habiskan pun boleh. Okey, selesai. Okey, tuan-tuan duduk dulu. Kita nak buat pengebumian mayat pula macam mana. Okey, kedudukan mayat sekarang ni. Alright, duduk. Okey, duduk melutut. Okey, duduk kaki, kat kaki. Seorang lagi. Okey, mai, duduk tengah. Jangan langkah mayat. Okey, saya nak buat gambaran macam mana kalau jenazah tu nak ke bumi. Okey, katakanlah sana arah kiblat. Okey, kita keluarkan kain ni dulu. Okey, orang atas dia paskan jenazah pada 3 orang yang ada dalam liang lahat. 3 orang ni dia mesti menghadap kiblat. Cara posisi dia nak pegang jenazah ialah tangan kanan bawah, kiri atas. Peluk mayat. Okey, turunkan mayat, terus mengiring ke kanan. Mengiring orang atas. Okey, buka tali. Orang atas tolong kepal tanah bagi ke orang bawah supaya dia boleh sendal kat bahagian belakang. Kemudian yang belah atas ni, yang belah depan ni, buka kepala dia. Cuba buka bahagian muka. Dia yang wajib ialah mengiring ke kanan, wajib. Buka muka jenazah sunat. Kalau tak buka pun tak apa, tapi kalau lebih baik buka. Cuba ciumkan ke dinding kubur. Kalau tak dapat, ambil kepal tanah sikit, letak kat hidung dia, kemudian tutup macam ni. Macam tu je. Hukum buka muka sunat. Okey, wajib mengiring. Okey, dah confirm tak terbalik, baru kita tinggalkan dia. Okey, baringkan dia. Sian, terseksa nampak tu. Okey, tali-tali yang ada dalam ni biarkan je. Tu buat kaki tak buka lagi. Jangan ada yang tali tu dikumpul-kumpul letak dalam poket. Bawa balik tak boleh. Macam-macam khasiat dia tu kan. Orang yang pandai dia pandai lah, yang bukan-bukan dia buat kan. Baik, kemudian papan lahat yang kita turunkan tu kat KL, Selangor, papan lahat tengah. Kalau belah-belah pantai timur, kadang-kadang papan lahat tepi, lahat L. Jadi masuk mayat sini tepi. Kalau belah utara, kadang-kadang keranda. Sebab tanah dia kadang-kadang berbeza kan. Jadi bagi kes yang lahat tengah dan keranda, tanah pertama yang nak jatuh kepada papan lahat tu jangan bagi bunyi. Sebab itulah orang letak tikar. Kita ada tikar kan, bagi sebab apa? Adab kita pada mayat. Mayat tu diriwayatkan dia kembali dengar. Apa yang berlaku semua dia dengar. Jadi kita beradab pada dia, tadah. Bila tanah tu dah penuh atas tikar tu, baru kita alihkan tikar, kambuskan tanah macam biasa, tinggikan barang sejengkal. Buat bukit macam tu. Itu sunnahnya. Selesai nak baca talqin ke, tahlil ke, terpulang pada waris. Kita pun balik. Maka bersedialah dia untuk menjawab soalan-soalan muka nakir. Maruk muka. Alright, ada persoalan setakat ni? Jadi sebelum kita buat persoalan, sekejap lagi kita nak ambil gambar. Kita susun dulu. Kesian dia lama-lama sini. Gambar kita buat soal jawab sikit. Mari kita ambil gambar. Tuan, sila kali. Bergambar macam ni. Masih okey, rapat sikit. Ambil gambar bersama mayat. Sesi bergambar bersama mayat.
lagi buat ni solat jenazah gaib. Ya ada. Oh ya, saya lupa lah. Okay, kita duduk. Sesi gambar bersama mayat. Dulu ada siri bercakap dengan jin kan. Yang perempuan boleh diri lah. Okay, sini. Right. Mayat pun belum. Sekejap. Mana dulu? Dah tak tahu apa nama jadi dalam tu. Okey, baik. Lintas. Okey, baik. Dia. Okey. Okey, ambil gambar. Muka serius dulu, muka sedih. Senyum. Okey, baik, alhamdulillah. Sian je lah. Lepaskanlah dia balik, sian dia. Orang ni hidup lagi. Okey. Lepaskan dia, Wan. Okey. Lepas sikit. Okey, kejap. Ini buka dulu, takut tergabung. Okey, buka dulu dah tergabung dah. Allah. Astaghfirullahalazim. Allah Akbar. Ni kalau kat Indo ni dia dah berzikir ni, astaghfirullahalazim. Masih hidup lagi bapak ni. Ya Allah kan. Okey. Allah Akbar. Okey tuan-tuan, kita sambung sikit lagi. Nanti kita buat kesimpulan. Baik. Saya belum sentuh lagi tentang solat jenazah gaib. Saya lupa. Sekejap lagi kita akan buat satu video lupa. Solat jenazah gaib ni berlaku kerana dua perkara. Pertama, bila mayat itu jauh daripada kita. Kita duduk Sungai Buloh, arwah tu duduk dekat New Zealand, jauh. Maka nak solat jenazah tak boleh, kita buat solat jenazah gaib. Yang kedua, kerana mayat itu dah siap ke bumi. Kita sampai-sampai je, mana jenazah? Dah ke bumi dah tadi. Boleh solat jenazah gaib di tepi kuburnya. Itu dia. Maka tak ada masalah. Hukum solat jenazah gaib ni boleh dilakukan sejurus selepas jenazah dah siap kafan. Makna dah siap mandi kafan baru boleh. Tak boleh kita kata bila nak mandi mayat, besok malam ni kita buat solat gaib dululah. Tak boleh. Dia mesti ikut rukun dia. Sampai bila boleh solat jenazah gaib? Sampai 1 bulan dari hari pengebumian dia. Dia ke bumi bila? Dia ke bumi 1 hari bulan 1. Sehinggalah hujung bulan 31 hari bulan 1 boleh. Masuk 1 hari bulan 2 dah tak boleh dah. Ini sabit kepada Rasulullah solat jenazah seorang wanita tukang sapu Masjid Nabi dalam tempoh sebulan dari hari pengebumian dia. Kita Imam Syafi'i pegang itu. Kemudian solat jenazah gaib ini syarat dia macam mana? Menghadap kiblat, niat sahaja ke solat jenazah, siapa nama dia, 4 takbir kerana Allah Ta'ala, solat. Itu dia hukum. Pahala dia, pahala sama macam kita solat jenazah biasa. Okey, itu solat jenazah gaib. Okey, ada soalan ni. Panjang soalan dia. Bagaimanakah nak mengatasi masalah jenazah wanita yang tanam bulu mata palsu? Ada tanam kan bulu mata palsu. Okey, dia sama juga macam mana nak uruskan jenazah yang ada tatu ataupun rambut berwarna ataupun pakai Q-tag. Apa dia? Kalau rambut dia tebal berwarna, kita cuba bersihkan. Buang sabun, guna sabun, bersihkan biar dia hitam balik. Tengoklah keadaan dia. Kalau boleh kita hilangkan. Tapi kalau kata halal boleh kena air, kita pun tak tahu halal ke tidak kan, nak tanya dia. Ni halal tak halal ni kan? Halal kata. Tak cukup tanya kita lagi. Jadi kita pun tak tahu. Jadi kita punya sangkaan lah. Kalau boleh cuba hilangkan. Kalau tak boleh tak apa. Boleh tak kita botakkan dia? Ambil mesin, susah sangat cukur lah. Tak boleh. Ya? Tak boleh nak hilangkan warna, kita lalukan air saja. Tatu, baca macam tatu, gambar monyet, gambar serigala, gambar salib dulu dia masuk sebelum Islam kan. Tak boleh. Macam mana nak buat ni?
ambil pisau sagat tu, sit je tu. Jangan buat macam tu. Lalukan air saja. Tak payah kita nak potong tu, nak siap ke, biar je. Q-tip ni susah sangat nak buat. Jangan kita kikis, patah kuku dia, lalukan air saja. Begitu juga kalau bulu mata palsu. Kalau boleh cabut dah togel, dah nampak macam apa pula kan. Pula mata dia macam tu, alien pula, tak ada bulu mata kan. Biar je. Kalau tak boleh cabut lah, biarkan saja, tak ada masalah ya. Pewarna kuku yang kita sedia maklum, okey. Pewarna kuku kalau boleh hilangkan. Kalau tak boleh, kita ratakan air je. Tak payah kita paksa gosok. Tak payah. Bagaimana untuk tahu keadaan sakaratul maut seseorang ketika kita mengajar kalimah la ilaha illallah? Okey, macam mana nak tahu orang tu tengah nazak? Orang tengah nazak kebiasaannya macam mana keadaan dia? Tak bercakap. Jawapannya orang tengah nazak biasanya dia dalam keadaan terbaring. Pernah nampak orang nazak berdiri? Kau kenapa? Tengah nazak. Itu semput, bukan nazak kan. Bila dia baring, dia tak sedar, macam-macam ke apa, kita ajarlah dia kalimah la ilaha illallah. Bolehkah mencuri jenazah? Ni dah settle dah. Okay, ada soalan lain sebelum saya tutup? Okey, baik. Ya tuan. Apa yang pakai baju tukar kain ihram boleh? Kalau nak tukar waktu nak sebelum mandi tu. Oh, baju tadi, baju kafan tu, nak tukar kain ihram. Pakai kain ihram. Baik. Nak tukarkan kain ihram boleh, tak ada masalah. Kalau kita nak tukar, contohnya orang perempuan kata nak pakai kain telekung, boleh. Dengan syarat pastikan pakaian tu yang memang dah ada. Bukan baru nak pergi cari kedai, nak beli. Arwah mak ni kita sayang tapi tak sempat nak bagi hadiah kan. Cubalah kita beli telekung Siti Khadijah tu, yang RM1,000 premium tu, sekali sapi semua tu kan, ambil pakai. Contoh lah kan. Time hidup tak nak beli kan. Time arwah tu dah mati baru nak pakai kan. Ni tak boleh lah, membazir ya. Jadi kalau benda tu dah ada, pakailah, tak ada masalah. Wallahu alam. Ada lagi? Ya. Yang syahid tu betul tak yang uruskan dia kan? Kalau orang syahid tu kita just tanam macam macam mana? Syahid ada 3. Syahid dunia akhirat, syahid akhirat, syahid dunia. Syahid dunia akhirat ni orang yang mati di medan perang. Jasad dia mulia, tak perlu mandi, tak perlu kafan, tak perlu solat, terus ke bumi. Tanam gitu je. Terus gitu je. Syahid akhirat ialah golongan yang Nabi sebut, orang yang mati lemas, orang yang mati runtuhan, orang yang mati sakit perut, wabak taun dan sebagainya, maka dia syahid. Itu syahid akhirat, wajib mandi, kafan, solat ke bumi. Di akhirat dia dapat pahala. Syahid dunia ini adalah orang yang berjuang asalnya bersama dengan pejuang Islam, lalu gugur mati, tapi dia tidak bersama dengan para sahabat yang lain. Sebab apa? Dia mati bunuh diri. Sahabat kata, Rasulullah kata, dia ke neraka. Jasadnya tak perlu mandi, tak perlu kafan, tak perlu solat, terus ke bumi. Tapi di akhirat dia tak dapat pahala syahid. Itu syahid dunia saja. Okey? Wallahu a'lam. Ya. Baik, kalau seorang wanita mengandung kemudian meninggal, sekiranya ada kehidupan pada anak dia, wajib kita belah perut mak dia. Tapi bukan kita belah sajalah, jadi kes polis nanti kan. Hospital lah yang uruskan. Tapi sekiranya dua-dua dah meninggal, anak dan perut meninggal, tak payah keluarkan anak dia. Kata nak keluarkan apa, nak uruskan anak dia pula, mak dia asing-asing. Tak perlu, biarkan saja sekali. Okey, sekali jalan. Alright, ada lagi? Ada? Baik. Sekiranya tak ada, saya nak tunjuk video yang saya janjikan tadi. Tapi sebelum tu saya kena tutup live. Sebab tuan-tuan pun tak boleh rakam, tak boleh rekod. Sebab apa? Saya terikat dengan undang-undang kerajaan Filipina. Video ini sekadar tujuan untuk saya dalam kursus saja. Tidak boleh saya war-warkan dalam public. Tak boleh. Okey, jadi untuk yang live, tuan-tuan boleh tengok balik dekat Facebook. IG Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia. Facebook Ustaz dengan Ustaz Undertaker. Tengok Facebook tu balik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya-Allah.